Okey, topik yang ke-13 ni ada dua bahagian, regresi linear dan juga analisis korelasi. Hari ini kita akan pergi pada bahagian yang pertama dulu, iaitu regresi linear berbilang. Minggu depan kita pergi pada regresi linear mudah dan juga analisis korelasi. Okey, secara umumnya topik ni dia adalah gabungan. Lebih kurang dia masih ada ujian hipotesis yang kita dah belajar. Dia akan menggabungkan beberapa konsep yang kita dah belajar dalam sepanjang kurs semester ni sebelum topik yang ke-13. Okey, dalam konteks regresi linear, bila dikatakan regresi linear berbilang ni, model regresi tujuan analisis tersebut ialah untuk melihat hubungan di antara pemboleh ubah tidak bebas yang disimbolkan dengan Y dengan pemboleh ubah bebas, di mana hubungan tersebut boleh diukur dengan menggunakan perkali korelasi ataupun model regresi linear. Okey, di sini kita ada dua kumpulan pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah tidak bebas. Pemboleh ubah tidak bebas kita simbolkan dia sebagai Y, manakala pemboleh ubah bebas simbol dia ialah sebagai X. Okey, apa tu pemboleh ubah tidak bebas? Pemboleh ubah tidak bebas ialah pemboleh ubah nilai dia dipengaruhi oleh pemboleh ubah yang lain, iaitu pemboleh ubah bebas, pemboleh ubah X. Contohnya kalau dalam konteks ekonomi, kalau kita kata teori permintaan, kita ada kita kata apa? Teori permintaan, permintaan bagi sesuatu barang tersebut adalah dipengaruhi oleh, kalau permintaan D, kita tahu dia dipengaruhi oleh harga barang tersebut, di mana turun naik perubahan dalam harga barang akan mempengaruhi permintaan. Jadi kat sini P mempengaruhi D. Nilai harga barang mempengaruhi permintaan. Di dalam konteks Y dan X, pemboleh ubah bebas ialah pemboleh ubah P. Nilai P tidak dipengaruhi oleh pemboleh ubah yang lain. Contoh kan, P tidak dipengaruhi oleh D. Jadi X ialah pemboleh ubah bebas ialah mewakili P, manakala pemboleh ubah tidak bebas ialah pemboleh ubah yang dipengaruhi nilai dia ialah permintaan tadi. Kuantiti permintaan kita boleh simbolkan dia sebagai Y. Ini contoh kalau saya ambil dua pemboleh ubah. Kita ada banyak lagi pemboleh ubah lain. Contohnya pendapatan kita adalah dipengaruhi oleh mungkin pendidikan, berapa lama kita bekerja, berapa jam kita bekerja dan sebagainya. Jadi itu konsep pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah tak bebas. Dan kita nak lihat adakah hubungan, adakah pemboleh ubah tak bebas mempengaruhi pemboleh ubah adakah pemboleh ubah bebas mempengaruhi pemboleh ubah tak bebas, ataupun ada, kalau secara teorinya harga boleh mempengaruhi permintaan. Jadi kita nak buat analisis, betul ke harga mempengaruhi permintaan, ataupun kalau dia mempengaruhi permintaan, berapa peratus perubahan dalam permintaan tersebut dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Jadi kita ada ukuran yang boleh kita gunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Walaupun secara teori dia ada harga mempengaruhi permintaan, tapi dari segi realiti dia belum tentu lagi. Sebab bila kita lihat apabila harga barang tersebut jadi semakin mahal, permintaan dia tak berubah langsung, ataupun permintaan dia semakin meningkat. Jadi itu secara teori. Jadi kita perlukan satu metod, satu kaedah untuk kita melihat hubungan tersebut, untuk kita mengukur ada hubungan ataupun tak ada hubungan. Kalau ada hubungan, berapa kuat hubungan dia. Kalau tiada hubungan, berapa lemah hubungannya. Jadi kita boleh gunakan analisis regresi linear dan juga korelasi untuk kita menjawab, membuktikan teori yang kita nyatakan tadi. Okey, regresi linear berbilang ni, model regresi linear ni umum. Model regresi linear ialah nama umum dia. Kita boleh bahagikan dia kepada regresi linear berbilang dan regresi linear mudah. Regresi linear berbilang maksudnya dalam model kita ada satu pemboleh ubah Y tadi dan ada banyak X. Satu pemboleh ubah bersandar, kalau ditulis satu pemboleh ubah bersandar, satu pemboleh ubah bersandar, iaitu pemboleh ubah Y, kita hanya ada satu Y saja, dan beberapa pemboleh ubah tak bersandar, beberapa pemboleh ubah bebas tadi, iaitu kita ada banyak X. Mungkin kita ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Itu masuk model regresi linear berbilang. Sebab kita tahu pada segi teori, selain daripada harga barang, ada banyak lagi faktor lain yang boleh mempengaruhi permintaan oleh pengguna, seperti pendapatan pengguna, saiz isi rumah pengguna dan sebagainya. Kadar inflasi, harga barang import dan sebagainya.
Jadi kita boleh terjemahkan dia dalam model regresi linear berbilang. Jadi bila masuk linear berbilang ni, dalam model tersebut kita ada satu pemboleh ubah Y, tapi kita ada banyak pemboleh ubah X. Lebih daripada satu. Lawan dia ialah model regresi linear mudah. Mudah maksudnya dia bukan mudah untuk dikira. Mudah maksudnya kat sini dia hanya ada satu pemboleh ubah Y dan satu pemboleh ubah X. Satu pemboleh ubah bebas dan satu pemboleh ubah tak bebas. Satu pemboleh ubah bersandar, satu pemboleh ubah tak bersandar. Seperti yang contoh harga dengan permintaan tadi. Jadi minggu ni kita akan pergi pada model regresi linear berbilang. Minggu depan kita pergi pada model regresi linear mudah. Okey, seterusnya macam mana nak model tadi? Tadi saya sebutkan perkataan model. Model maksudnya kita ada persamaan. Apakah persamaan yang kita nak gunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut? Katalah dalam model regresi linear berbilang, okey, ini bentuk model yang paling umum, paling basic bagi regresi linear berbilang. Kita ada Y, katalah saya ada Y dan saya ada beberapa X. Y, X1, X2 sehinggalah XK. Kita boleh ada lebih daripada 1X. Okay, macam mana nak baca ni? Okay, Y sama dengan, okay, ini ialah beta. B macam B ni. B kosong nama dia beta. B-E-T-A. Beta kosong campur beta 1 X1 campur beta 2 X2 sehinggalah campur beta K XK campur EI. Di mana Y, apa tu Y? Y ialah pemboleh ubah tak bebas. Pemboleh ubah bersandar tadi. X1 hingga XK ialah pemboleh ubah bebas. Okay. Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi Y tadi. Beta kosong ialah pintasan dipaksi Y, dipaksi menegak. Sama macam fungsi linear. Beta 1, beta K yang berada di sebelah X tu. Beta 1, beta 2, beta 3 dia akan berada di sebelah X. Itu dinamakan sebagai perkali regresi separa. Koefisien untuk setiap X tersebut. Dan EI, mana EI? Okay, yang hujung ni. EI yang hujung sekali ni. Dia akan wujud dalam model, itu dinamakan sebagai ralat ataupun residual ataupun perbezaan ralat ataupun residual. Okay, nanti dalam di sini kita tak akan pergi secara detail apa maksud residual tu, kita akan pergi secara output komputer saja. Dan beta I. Okey, beta I. Selain daripada beta kosong. Okey, sekarang saya nak fokus selain daripada beta kosong. Sebab beta kosong ni dia adalah pintasan. Selain daripada beta kosong, iaitu beta 1, beta 2 sampailah beta K ni, berapa banyak beta ni dia bergantung pada berapa banyak X yang kita ada. Kalau saya ada 3X, maksudnya saya akan ada beta 1, beta 2, beta 3. Ada 3 beta selain daripada pintasan. Okey, beta ni dia akan mengukur, maksudnya beta ni dia akan ada nombor di sebelah X. Nombor tu saya akan tunjukkan nanti dalam output komputer. Beta 1 ia akan mengukur perubahan dalam Y, berapa banyak nilai beta tersebut, saya ulang sekali nilai beta tersebut akan menunjukkan berapa banyak perubahan dalam Y akibat daripada satu unit perubahan dalam X ceteris paribus. Ceteris paribus maksudnya faktor-faktor lain tak berubah. Okey, jadi kita akan lihat nilai beta 1 nanti, nilai koefisien beta 1 nanti boleh digunakan untuk mengukur. Kalau X berubah 1 unit, apa jadi pada Y? Y berubah berapa unit? Berapakah nilai perubahan Y bergantung pada nilai beta tersebut. Jadi kita perlu tahu berapa nilai beta tersebut. Jadi kalau saya ada 3X, saya perlu tahu nilai beta 1, beta 2, beta 3. Dan setiap nilai beta tersebut, dia akan mengukur perubahan dalam Y akibat perubahan dalam setiap nilai X tersebut masing-masing. Okey, ini bentuk model ya. Untuk model yang asal. Okey, bila kita ambil data, kita ambil sampel. Okey, lagi sekali, yang tadi saya uraikan ialah untuk populasi. Okay, jika saya ambil sampel, okay, bila kita buat ujian hipotesis pun kita ambil sampel untuk menguji hipotesis bagi populasi. Begitu juga bagi regresi linear berbilang ni. Okay, bila saya ambil sampel, model tadi kita boleh tulis dalam konteks ni. Iaitu model tersebut akan dianggarkan dalam bentuk sampel. Jadi kalau tadi Y, sekarang kita dah ada Y hat. Ini ada perbezaan. Jadi, okay, ini yang di atas ni ialah model bagi populasi yang saya sebut tadi. Yang di bawah ni model bagi sampel. Okay, ada sedikit perbezaan. Kalau tadi Y, sekarang kita ada Y hat. Ini nama dia Y hat. Tadi Y saja kan data sebenar. Y ialah data sebenar.
Y hat, apa Y hat? Nilai anggaran bagi pembeli ubah Y tadi. Bagi pembeli ubah tak bebas. Nilai yang dianggarkan. Jadi kita ada dua nilai Y. Nilai sebenar dengan nilai yang kita anggarkan. Jadi kita boleh ukur nanti. Data Y kita ada, kemudian kita anggarkan nilai Y berdasarkan model untuk kita tahu berapakah perbezaan dia. Kemudian, okey, sebelum ni kita ada beta. Ini saya sebut beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta K. Okey, sekarang dia ubah bukan beta, dia jadi B untuk sampel. B0, B1, B2, B3. B0 pintasan sama macam beta 0. B1 juga sama macam beta tadi, tetapi dia untuk sampel. Dia bergantung pada, dia akan berada di sebelah X. Kalau kita ada 10X, maknanya kita akan ada B1, B2, B3 sampai B10. X masih sama, pembeli ubah bebas, nilai sebenar X. Ini tadi beta kosong pintasan. Dan B1 sampai BK ni juga dikenali sebagai nilai anggaran. Nilai anggaran bagi perkali regasi separa. Perkali regasi separa ialah beta 1, beta 2 dalam populasi tadi. Manakala B1, B2 ialah nilai anggaran dia. Okay, nilai anggaran inilah yang akan kita kira dengan menggunakan dengan menggunakan data sampel tadi. Di mana BI ataupun B tadi mengukur perubahan dalam Y akibat 1 unit perubahan dalam X setiris paribul. Okay, sama maksudnya macam beta 1 tadi. Okey, ini dari segi model regresi linear. Okey, macam mana data ni? Selalunya kita perlukan data. Untuk model ni kita perlukan data untuk kita anggarkan model regresi linear. Okey, ini sebagai contoh. Okey, sebagai contoh katalah saya ada data dalam jadual 7.1 ni. Data daripada tahun 1974 hingga tahun data 1974 hingga 1984 hingga tahun 2006. Ini data lama. Apa yang data ni tunjukkan? Okay, lihat di atas. Data ni menunjukkan permintaan barang A, pendapatan pengguna, harga barang A, harga barang B dan harga barang C dari tahun 1984 hingga tahun 2006. Jadi saya ada data Y ialah harga barang A, XP ialah pendapatan pengguna, XA ialah harga barang A, XB ialah harga barang B, XC ialah harga barang C. Ini X. Saya ada pembeli ubah tak bebas saya Y, pembeli ubah bersandar, dan saya ada 4 pembeli ubah tidak bersandar, pembeli ubah bebas 4. Jadi saya boleh buat model regresi linear berbilang. Jadi macam mana bentuk model regresi linear berbilang saya? Okey, seperti yang saya tunjuk di tepi ni. Okay, jadi saya ada 4 X, saya ada XP, XA, XB dan XC tadi. Yang pertama ni adalah model dalam bentuk populasi, yang di bawah ni ialah model dalam bentuk sampel. Okay, jadi awak perlu tulis jika anda boleh tulis kedua-dua model ni lagi bagus. Jadi anda akan jadi lagi faham. Yang kita nak anggarkan, kita akan dapat model yang kedua ni. Model port sampel, jadi kita boleh anggarkan model sampel untuk model populasi tersebut. Okey. Ni data secara umum. Okey, cuma dalam kelas ni, kita tidak akan mengira cara manual 100%.